sekali lagi kita berjumpa dalam sesi taklimat pada semua pengamal media mengenai kedudukan semasa COVID di negeri Sabah. Pertamanya, hari ini statistik kita tinggi, ya. Ini saya boleh nyatakan di sini. Dia tinggi kerana seperti mana yang saya jangka dan saya telah umumkan sebelum ini. Tinggi kerana sumbangan angka positif daripada kluster penjara Kepayan kita banyak mempengaruhi jumlah kes di negeri Sabah pada hari ini. Saya ingin ringkaskan dengan menyatakan bahawa hari ini jumlah kes baru yang dikesan di negeri Sabah ialah 889. Ini adalah satu angka, saya ingat, antara rekod yang tertinggi selama ini. Dan 48% atau lebih dari 48% daripada angka ini disumbang oleh kluster penjara Kepayan. Dengan lebih tepat, daripada 889 kes ini, 434 datang daripada kluster penjara Kepayan. Ini bermakna jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah setakat ini ialah 12.285. Ya, 11.285. Dan daripada jumlah ini dilaporkan 4.908 telah pun sembuh dan dibenarkan keluar daripada hospital, sementara 6.287 masih dirawat di pelbagai ward di seluruh negeri Sabah. Berikut ialah jumlah kes mengikut daerah. Kota Kinabalu 557. Ini satu jumlah yang besar, dan daripada seperti mana yang saya nyatakan tadi, daripada 557 ini 434 datang daripada satu kluster sahaja, itu kluster penjara Kota Kinabalu atau penjara Kepayan. Ini bermakna dari segi peratusan, kluster Kepayan atau penjara Kepayan menyumbang sekitar 79% daripada keseluruhan kes-kes baru di Kota Kinabalu. Untuk pengetahuan saudara sekalian, saya jangkakan dan eloklah saya nyatakan lebih awal keputusan-keputusan ujian lain terhadap banduan-banduan yang di penjara ini belum diperolehi sepenuhnya. Ini bermakna saya fikir dan ada munasabah untuk mengandaikan lebih banyak kes-kes positif akan datang daripada kluster ini, yang dengan sendirinya akan menyumbang kepada jumlah kes positif yang tinggi di Kota Kinabalu dan juga Sabah secara keseluruhan. Tawau 80 kes. Tawau ini sedikit sebanyak dipengaruhi oleh kes ataupun sampel-sampel lama yang baru saja diketahui keputusannya, ya. Kudat 40. Kudat 40 ini yang saya akan baca kemudian. Sedikit sebanyak juga jumlahnya yang tinggi ialah kerana satu lagi kes inai, ya. Kalau saudara-saudara masih ingat, dalam beberapa satu atau dua sesi yang lepas saya telah menyatakan kluster baru telah timbul di Kudat yang dipanggil kluster inai, dan ini terbit daripada Majlis Berinai. Dan sekarang Jabatan Kesihatan Sabah telah dapat mengesan
hampir ke semua yang hadir ini, dan inilah jumlah mereka atau jumlah kes baru yang telah menyumbang kepada kes sebanyak 40 di hampir semuanya lah di Kudat. Sendakan 33 kes, Papar 30, Tuaran 24, Pinampang 24, Sempurna 19, Putatan 15, Lahadat Kutablut 15, Lahadatu 12, Ranau 11. Kalau saya tidak silap ya, doktor ini mungkin datang pada satu kampung. Tapi ini sedang dalam perhatian, tapi sedang disiasat ya. Kunak 7, Keningau 7, Kinabatangan 4, Kuta Merudu 3, Tembunan juga 3, dan Pitas dan Tenem masing-masing merekodkan 2 kes. Beaufort 1. Dan alhamdulillah pada hari ini tidak ada kes baru di Sipitang, Kuala Penyu, Nabawan, Telupit, Beluran dan Tongot. Sehingga kini cuma satu daerah di Sabah yang masih dianggap sebagai zon hijau, iaitu Tongot. Hari ini juga ada merekodkan kematian sebanyak 6 orang. 2 di Tuaran, 1 di Sempurna, 2 di Tuaran, 2 di Sendakan, 1 di Sempurna, dan juga 1 di Lahadatu. Saya juga ingin memaklumkan bahawa pada hari ini ada 2 kluster baru di daerah Sendakan, iaitu kluster Megah yang melibatkan 15 kes baru dan juga kluster Mesra sebanyak 22 kes. Dan seperti mana yang saya telah nyatakan lebih awal tadi, Kota Kinabalu telah mencatatkan kes paling tinggi di negeri Sabah, dan ini semua berpunca atau dipengaruhi oleh kes 434 yang positif daripada kluster penjara Kapayan. Daripada 40 kes yang direkodkan di Kudat, seperti mana yang saya nyatakan tadi, 33 kes datang daripada kluster Inai. Kluster Inai ini kalau kita masih ingat adalah mereka yang hadir dalam majlis berinai dalam satu perkahwinan di Kudat. Seperti mana yang saudara-saudara sedia maklum lebih awal, dan memandangkan kes di Sabah masih tinggi, PKPB di seluruh Sabah dilanjutkan sehingga 9 November 2020. Sekadar untuk makluman dari segi pembuat keputusan, keseluruhan kes pandemik COVID di negara kita ini adalah di bawah kawalan dan seliaan Majlis Keselamatan Negara, ya. Dan sebarang keputusan yang melibatkan PKP dan sebagainya adalah keputusan yang hanya datang daripada Majlis Keselamatan Negara. Dan ini telah berkuat kuasa dari mula kes pandemik ini menular di Malaysia, dan apabila kerajaan mengambil keputusan untuk melaksanakan beberapa keputusan termasuk PKP, PKPB, PKPD yang hanya boleh diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan bagi pengetahuan semua PKPD untuk 14 lokaliti di Sabah masih berkuat kuasa, ya. Hari ini 2 lagi lokaliti akan dilaksanakan perintah PKPD, iaitu di PPR Balong dan kawasan perumahan Taman Semarak di daerah Tawau mulai 26 hari bulan Oktober hingga 8 November. Usaha juga sedang dibuat bukan saja untuk menghantar makanan kepada yang terlibat, tetapi bagi menjadikan kemudahan lain
bagi memulihkan sedikit sebanyak keselesaan mereka yang terlibat dalam kawasan PKPD ini. Pada 22 hari bulan Oktober, saya telah menyatakan bahawa sebanyak 26.7 juta ringgit telah diagih-agihkan kepada 25 daerah di Sabah untuk digunakan bagi tujuan pengagihan makanan kepada mereka yang terlibat, dan agihan makanan ini sedang dijalankan. Dan setakat ini 48.814 bakul makanan telah pun diagihkan. Dan semua daerah masih lagi ada baki yang banyak peruntukan ini untuk tujuan yang sama. Jadi kalau ada andaian ya bahawa jumlah satu bakul ini dikira dengan mengambil kira jumlah bakul yang telah diedar dengan jumlah peruntukan yang telah dihantar, ini adalah satu perkiraan yang salah ya. Kerana peruntukan itu kita hantar pergi pejabat daerah sebagai sekretariat pengagihan bakul makanan ini, dan pejabat daerah masing-masing membuat melaksanakan atau melaksanakan pembelian perolehan bahan-bahan makanan ini mengikut tata cara keuangan yang sedang berkuat kuasa. Saya juga ingin melaporkan status jangkitan di kalangan warga pendidikan. Setakat ini atau seramai 7 orang guru dan 25 orang murid dan seorang kekitangan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah telah dijangkiti COVID-19 pada 24 Oktober. Ini menjadikan bilangan kumulatif guru yang dijangkiti COVID-19 ini sebanyak 104 orang guru dan 242 murid. Saya juga dinyatakan bahawa jangkitan ini berlaku di luar sekolah ya, dan bukan semasa persekolahan ya. Dan statistik ini adalah statistik yang dikumpul semenjak bulan Mac tahun ini. Sebanyak 60 sekatan jalan raya tidak dilaksanakan di 4 lokasi, melibatkan 32.566 pemeriksaan kenderaan. Sebanyak 291 buah kenderaan diarah berpatah balik dan tiada kumpauan dikeluarkan. Sukacita juga dimaklumkan bahawa kadar pemutuhan penduduk terhadap SOP PKPB ialah 96.13%. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah terus melaksanakan sanitasi di 6 buah daerah. Hari ini, Papar, Sempurna, Kota Kinabalu, Sandakan dan Kuta Merudu. Jabatan Penerangan Sabah juga melaksanakan kempen kesedaran di kalangan penduduk-penduduk mengenai satu program dipanggil Info on Wheels atau maklumat di atas kenderaan, hibahan sebenarnya. Dan hari ini Info on Wheels atau hibahan melalui penggunaan kenderaan ini beroperasi di 22 buah lokasi di 4 buah daerah. Inilah, saudara dan saudara sekalian, sedikit sebanyak laporan harian mengenai kedudukan COVID semasa di Sabah. Dan seterusnya saya ingin membaca beberapa persoalan yang telah dikemukakan kepada sekretariat secara bertulis. Pertama, soalannya daripada Asro Awani ya. Berapa jumlahkah kes positif COVID di kawasan setinggan di seluruh Sabah, terutama di Sempurna dan Kota Kinabalu? Jumlah kes COVID di kawasan setinggan bagi daerah Sempurna ialah 1,085 kes. Dan di daerah Kota Kinabalu ialah 267. Soalan kedua ialah, adakah terdapat kes melibatkan tahanan di Pusat Tahanan Sementara Pendatang Asing tanpa izin atau PATI? Jika tiada, adakah saringan dibuat? Terdapat kes COVID yang melibatkan 5 pegawai yang bertugas di Pusat Tahanan Sementara Papar. Susulan daripada itu, sejumlah 33 parti telah disaring hari ini dan masih menunggu keputusan.
Soalan satu lagi, adakah kerajaan akan mewajibkan semua rakyat Sabah untuk menjalani swab test sebab terdapat kontak rapat pesakit positif COVID yang bekerja di sektor-sektor utama ketika ini. Buat masa ini, tidak semua rakyat Sabah perlu menjalani ujian swab test. Mereka yang perlu menjalani ujian swab adalah mereka yang termasuk dalam kategori berikut. 1. Kontak rapat kepada kes positif COVID-19. 2. Aktiviti pengawasan penyakit COVID iaitu penduduk yang berisiko tinggi seperti warga emas yang mempunyai penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. 3. Pesakit yang mempunyai gejala seperti demam dan batuk. 4. Pengembara yang kembali ke Sabah daripada luar negara. 5. Pesakit yang dirujuk untuk dimasukkan ke hospital. 6. Orang tahanan atau OKT sebelum masuk ke lokap polis. 7. Banduan sebelum dimasukkan ke penjara. Dan 8. Kes yang meninggal dunia di rumah semasa wabak COVID dan dibawa ke hospital untuk mengetahui sama ada kematian disebabkan oleh COVID-19 atau sebaliknya. Ada soalan daripada Daily Express. Apa pandangan kerajaan negeri tentang kemungkinan kerajaan persekutuan Perikatan Nasional mengisytiharkan darurat untuk membendung peningkatan penularan kes COVID-19? Apakah impaknya kepada Sabah sekiranya ini dilaksanakan? Apakah ini dapat membantu terutamanya dalam usaha membendung penularan pandemik di Sabah? Saya hanya akan menjawab soalan ini apabila peristiharan darurat dibuat, kalau ada, ya. Buat masa ini adalah barangkali agak tidak sesuai bagi membuat satu spekulasi bahawa peristiharan darurat akan dibuat. Jadi tidaklah sesuai kita menjawab soalan yang berupa spekulasi. InsyaAllah kita akan menjawab soalan apabila dia betul-betul terjadi, kalau terjadi. Ya. Ada juga soalan mengenai moratorium. Perkara-perkara berkenaan keperluan moratorium untuk pinjaman perniagaan dan peribadi Sabah, adakah ini dibincang dalam kabinet? Dan apa pandangan kerajaan negeri tentang hal ini? Perkara ini akan dirujukkan kepada masyarakat kabinet dan insya-Allah keputusannya akan kita maklumkan bila sampai masanya. The Star bertanya, why was there no swab test on Banduan sebelum dipenjarakan? Kenapa hanya ambil temperature saja and not the COVID test? Jawapannya ialah sebenarnya banduan-banduan di daerah Kota Kinabalu, Lahadatu, Tawau dan Sendakan menjalani seringan COVID-19 sebelum dimasukkan dalam penjara. Seperti mana yang saya nyatakan lebih awal tadi. Contohnya, jumlah kumulatif banduan dan OKT atau orang kena tahan yang disaring di Sendakan setakat hari ini ialah 767 orang. Ini daripada Borneo Post. Good evening, Dato'. A portal called Ini Sababa claimed that food basket provided by the state government cost around 366. The portal made this calculation based on the figures you announced last night, whereby you have said the government have spent 26.7 million for the food basket in each of the district. The portal then questioned how one basket would cost. Then questioned how one food basket would cost 360 ringgit as it is estimated that the price per food per basket will not be more than 70 ringgit. Any comment? I have just made clarification. I didn't say yesterday that we have spent the entire 26.7 million. What I did say is that 26.7 million have been remitted to all the district office for the purpose of purchasing food item to be given to those who are qualified. And the money is not spent in one time.
It is sourced out according to the schedules, and of course given to those who deserve it too according to schedules. So I think this is a very, I would say, I don't know whether the allegation is done on purpose, but obviously, probably he need to improve his mathematics. I think we were very clear about that. We didn't say that we have already spent 26.7 million. We've said we have remitted 26.7 million to all the district office to enable them to source out food or to purchase food to be given to those who deserve them. So inilah jawapan dia lah, ya, supaya tidak ada kekeliruan dan sebagainya. Dan kalau saya boleh jawab dalam Malaysia, ini ya, supaya tidak ada kekeliruan, saya ingin membuat penjelasan berkenaan dakwaan daripada portal tersebut yang menyatakan bahawa kos bagi setiap bakul makanan berjumlah RM366. Dakwaan ini adalah tidak benar sama sekali, tidak benar sama sekali. Penulis tidak sepatutnya membuat tanggapan bahawa harga sebakul makanan ialah RM366 dengan membahagikan jumlah keseluruhan peruntukan yang telah disalurkan dengan jumlah bakul yang telah diagihkan. Hari ini saya telah memberi jumlah yang lebih daripada semalam. So, entah besok dia akan bahagi lagi dan barangkali harganya akan turun. Ya. Semalam saya telah menyatakan bahawa jumlah peruntukan yang telah disalurkan kepada daerah-daerah adalah RM26.7. Ini tidak bermakna kesemua peruntukan tersebut telah dibelanjakan dan bakul makanan telah pun diagih sepenuhnya. Seperti yang dilaporkan setiap hari, agihan bakul makanan di daerah-daerah masih sedang berjalan dan bilangan bakul makanan yang diagih adalah bertambah dari hari ke hari. Untuk makluman kita semua, berdasarkan garis panduan bakalan bakul makanan yang telah disediakan, nilai bakul makanan tersebut sekitar RM100 untuk satu bakul. Inilah antara soalan yang saya terima atau telah diterima oleh sekretariat setakat ini. Dan barangkali kalau ada lagi soalan yang dibuat secara langsung, silakan. Di tepi saya ialah Dr. Asif, Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan Sabah yang boleh membantu sekiranya ada soalan-soalan teknikal yang ada kaitan dengan kesihatan. Silakan kalau ada. Hello. Yes. Hello, good evening, Dr. Sri. Yeah. I'm Rebecca from The Vibes. Yeah. Yeah, my question is, if you have the figures, how many persons are in the temporary detention centers in Sabah currently? I'm afraid I don't have the figure in front of me, but perhaps if you are kind enough to, WhatsApp Dr. Asif, he will be able to give you the figure. But nevertheless, we'll try to give you the figure tomorrow. Is that okay? Okay. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Sri. Thank you. Macam semua hujung minggu ni macam ada kurang sikit lah demi ano. Saya tengok kan aktif. Untuk pengetahuan saudara sekalian, saya bercadang atau kami bercadang untuk hanya mengedarkan press statement pada esok hari supaya saudara-saudara pun boleh berehat ya. Dan perlulah menunggu saya setiap hari jam 7 petang. Jadi ini cadangan kita lah. Kita tidak ada sesi live besok, tapi sebaliknya kita akan edarkan kenyataan akhbar yang akan kita salurkan kepada semua
para wartawan yang berdaftar dengan pusat COVID ini. So, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Selamat berhujung minggu. Dan kita berdoa sama-sama agar kita dapat kita berjaya menghadapi ancaman COVID ini dengan jayanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.